anda bertanya apakah ubatnya sebab-sebab yang 5 itu, Nah, maka jadi na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang macam itu. Selagi mana tidak meragukan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ataupun meragukan rukun iman yang asas tuh, sebanyak apapun dosa seseorang tetap dikira sebagai orang yang beriman kepada Allah. Walaupun dia telah pernah dan kerap melakukan dosa-dosa besar. Minum arak, berzina, berjudi, membunuh, dan lain sebagainya. Itu semua dosa besar, tapi tidak mampu untuk membatalkan iman. Selagi mana dia tidak mengingkari ataupun meragui apa dia rukun-rukun iman yang asas. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada 6 rukun iman. Selagi mana dia tidak meragui rukun iman yang 6 itu yang merupakan asas kepada rukun iman, maka sebesar apapun dosa yang dilakukannya, dia tidak mampu, dosa itu tak mampu membatalkan dan juga menghilangkan keimanan di dalam hati. Tapi bukan bermakna tak ada potensi akan membawa kepada sesuatu yang boleh menyebabkan dia keluar daripada Islam. Tetap ada potensi. Tetap ada peluang. Menerusi perkataan para ulama seperti mana yang telah pun saya sampaikan semalam, al-ma'siyatu baridul kufri. Kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang bila mana dilakukan secara berterusan dan tidak diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh membawa kepada kekufuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, maka aku menjawab ialah fikir, dan yang demikian itu ialah bahawa ia menetapkan atas dirinya pada sebab pertama, iaitu dan kemudiannya siksaan. Bahawa setiap yang akan datang itu akan datang, dan hari esok bagi orang-orang yang memperhatikan itu adalah dekat. Dan mati itu adalah lebih dekat kepada masing-masing orang dari tali seliparnya. Tidak ada yang memberitahuku kepadanya, semoga hari kiamat itu dekat. Dan yang terkemudian iaitu terlambat itu apabila telah terjadi, nescaya menjadi kejadian yang sekarang. Dan ia mengingatkan dirinya bahawa bila ia selamanya dalam dunianya, tentu akan memayahkannya sekarang kerana ketakutan pada keadaan masa mendatang, kerana ia akan mengharungi lautan dan merasa penderitaan berjalan jauh, kerana keuntungan yang disangkanya bahawa terkadang ia memerlukan kepadanya pada keadaan kedua yang nanti. Bahkan jikalau ia sakit lalu diberitahukannya kepadanya oleh Dr. Nasrah bahawa meminum air dingin akan mendatangkan mudarat kepadanya dan akan membawanya kepada mati, dan air dingin itu adalah yang paling enak baginya, nescaya akan ditinggalkannya. Sedang mati itu kepedihannya adalah sekejap apabila ia tidak takut akan apa yang sesudahnya. Nah, jadi di antara asbab seseorang boleh terjauh ataupun terhindar daripada dosa adalah memakai akal. Akal kita. Kita kena senantiasa guna akal kita. Memikirkan mudarat-mudarat daripada dosa. Sesedap apapun, seseronok apapun dosa itu, bila mana akal kita guna pakai dengan baik, dan juga memikirkan akibat-akibat ataupun hukuman-hukuman, ataupun perkara-perkara mudarat-mudarat yang akan menimpa diri seseorang yang melakukan dosa, sebenarnya cukup dengan akal seseorang mampu menjauhkan diri daripada dosa. Kalau sekiranya dia berpikir dengan logik. Apatah lagi dengan adanya iman di dalam jiwa, kan? Dia berpikir, oh, kalau sekiranya seseorang misal melakukan dosa sekian, maka akibat dari dosa itu adalah sekian. Seperti itulah. Jadi kita kena guna akal kita untuk berpikir. Agar kita tidak terjebak kepada dosa-dosa. Kalau kita melihat ada aja orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjauhkan diri daripada dosa, bukan sebab ada keimanan dalam diri mereka, tapi disebabkan karena mereka memakai akal logik, menggunakan akal mereka. Mereka berpikir, misalnya menipu. Dia pikir, kalau saya menipu nanti agak-agak orang suka tak kepada saya. Seorang tak suka kan, saya pun tak suka ditipu. Guna akal kan. Dia orang tak ada iman. Tapi bila mana seseorang yang tidak ada iman ini memakai akal logik dia dengan baik dan benar, sebenarnya itu sudah cukup untuk menjauhkan dia daripada perbuatan-perbuatan keji dan tercela, walaupun dalam pandangan mereka tak dikira sebagai dosa.
tapi dipandang sebagai sesuatu yang tercela dan hina. Sebab di kalangan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada dosa pun ya, dalam ajaran mereka. Walaupun dia orang cakap dosa-dosa, tapi sebenarnya tetap juga dia orang buat. Jadi akal logik ini bila mana kita tajamkan, kita isi dengan kaedah-kaedah berpikir yang logik, sebenarnya dah cukup dah untuk menjauhkan dan juga mendinding diri seseorang yang tidak beriman daripada perbuatan keji dan mungkar. Oleh yang demikian, ada je orang yang tidak beriman itu memiliki kekuatan untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tercela, bukan yang haram dalam pandangan mereka, tapi tercela. Contoh misal orang Jepun, mohon maaf, kita bagi contoh orang Jepun. Orang Jepun tuh memandang lewat jesiki sampai ke tempat kerja itu udah dikira sebagai sesuatu yang sangat hina. Malah ramai di antara mereka yang menghukum diri dengan cara duduk di atas lutut, bersimpuh lah istilah kita. Lalu kemudian menundukkan kepala di hadapan orang ramai sebagai hukuman ke atas pelanggaran undang-undang ataupun pelanggaran disiplin, pelanggaran kedisiplinan lah istilah kita di tempat kerja mereka. Misalnya, kena sampai tempat kerja pukul 8. Dia orang lewat, misalnya ada seorang pekerja sampai lewat pukul 8:05. Itu sudah dikira sebagai jenayah yang sangat memalukan. Apa yang dia orang buat? Sebagai tebusan dia, hukuman dia, tanpa perlu diminta. Dia orang akan duduk di pintu ataupun di halaman depan itu, lalu kemudian duduk di atas lutut, bersimpuh lah istilah kita, menundukkan kepala. Ada juga di antara mereka yang menampar diri walaupun bukan dengan cara yang kuat, sebagai bentuk penyesalan dan juga hukuman ke atas diri mereka. Padahal mereka tidak beriman, tapi memakai akal logik. Di China misalnya, rasuah, para pelaku rasuah itu dihukum mati. Padahal dia orang tak beriman pun, tapi dia orang sedar dan faham bahwa rasuah itu sangat merugikan negara dan juga masyarakat, sangat hina, mencuri duit orang, hina sangat. Demikian juga pada budaya bangsa-bangsa yang lain, di mana mereka memakai akal logik yang bersih dan sehat untuk mampu membezakan mana di antara akhlak-akhlak yang tercela dan mana di antara akhlak-akhlak yang baik. Walaupun memang tidak cukup dengan akal logik, tapi sebenarnya untuk peringkat awal, walaupun seseorang itu tidak beriman, kalau dia memakai akal logik dia yang sehat, sebenarnya dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang mampu merugikan ataupun menzalimi orang lain. Apatah lagi bila mana disokong oleh iman. Iman nih, yang senantiasa memberi sokongan. Sini ada pelajar kita yang bernama Iman. Jadi tiap sebut iman, saya akan tunjuk gak dia. Jadi iman tuh akan memberi sokongan kepada akal yang logik, akal yang bersih, sehingga dia semakin kukuh untuk mampu menjauhkan diri daripada dosa. Tapi peliknya, anehnya, malah orang-orang yang beriman yang banyak melanggar dan juga menyalahi perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kan? Kita tengok di beberapa negara. Tengoklah, mohon maaf, kita bagi contoh. Contoh misal negara-negara Arab. Itu semua kan beriman kepada Allah kan. Majoriti negara Islam. Tapi dia orang ada hati tak? Dia orang ada empati tak melihat saudara-saudara kita yang kena bunuh dan sebagainya. Yang terzalimi karena tak perlu sebut lah sebab mohon maaf ini TikTok ini cukup sensitif. Ada tak kepedulian mereka? Malah yang peduli kepada mereka itu adalah negara-negara yang bukan Islam. Cina misal, peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Menghantarkan makanan, obat-obatan, walaupun kita tidak menafikan ada juga negara-negara Islam. Tapi sebagai negara Islam yang
rapat dengan ataupun berhampiran dengan saudara-saudara kita, sebenarnya dia kena memberi tekanan kepada negara Israel itu, Israel. Negara Israel itu untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak manusiawi, melanggar hak-hak kemanusiaan. Tapi dia orang tak mampu. Coba apa? Walaupun mereka beriman, tapi akal logik ini dia orang letakkan lutut. Nah, akal letakkan lutut. Sehingga tak ada kepedulian langsung. Kecuali bila mana mereka telah ditekan oleh umat Islam yang lain. Itulah yang pelik. Padahal negara Israel nih, kita panggil Israel ya, nak menghancurkan dia orang, bila mana ada persatuan di kalangan umat Islam, mudah sangat. Sebab apa? Satu negara kecil pun dia orang tak boleh nak kuasai. Ya kan? Negara yang terjajah sekarang, dia orang tak boleh. Apatah lagi kalau sekiranya negara-negara Islam bersatu. Tapi masalahnya, walaupun mereka beriman, tapi akalnya dia orang letak kat lutut. Mohon maaf. Itulah yang reality yang berlaku. Sehingga negara Israel ini semakin menggila, semakin menekan. Jadi iman dia tak cukup. Dia kena ada akal logik. Dia kena waras. Nah, itulah maksud daripada nurun ala nur, seperti mana yang disebutkan sebagian ulama. Yang dipanggil dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang pertama adalah cahaya iman, nah, yang mengatasi cahaya akal. Maknanya kena ada cahaya iman di dalam jiwa kita dan akal. Bila mana cahaya iman dan akal ini sebati dengan jiwa seseorang, maka dia akan mampu hidup dan berjalan dengan seimbang. Dia akan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Tapi kalau setakat akal logik je, tanpa adanya iman, itu oke je sebenarnya. Tapi tak sempurna. Apatah lagi kalau setakat adanya iman tanpa adanya akal logik yang waras, itu juga tidak akan sempurna. Dan itulah realiti yang berlaku dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh yang demikian, akal logik kita ini kita kena kita kena tajamkan, kita kena isi, kita kena cerdikkan dengan ilmu. Manakala iman kita pula kita kena kukuhkan dengan amal soleh, demikian juga tazkiyah ataupun pembersihan dan penyucian. Nah, berpisah dengan dunia adalah hal yang tidak boleh tidak, maka berapa perbandingan adanya di dunia kepada tidak adanya pada azali dan pada selama-lamanya. Maka hendaklah diperhatikan bagaimana ia bersegera meninggalkan kesenangannya, dengan kata seorang kafir zimmi, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam dan tidak tegak mukjizat atas ketabibannya. Lalu ia bertanya, bagaimana patut dengan akalku bahawa adalah perkataan Nabi-Nabi yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat pada pihakku itu kurang, dan perkataan orang Nasra yang mendakwakan ketabiban bagi dirinya tanpa mukjizat atas ketabibannya dan tidak disaksikan atas perkataannya itu selain oleh orang-orang awam. Bagaimana adanya azab neraka itu pada pihakku lebih ringan daripada azab kesengsaraan sakit, dan setiap hari di akhirat itu adalah kadar 50,000 tahun dari hari dunia. Nah, itu sebagian pendapat. 50,000 tahun dari hari dunia. Maksudnya satu hari di dunia, di akhirat itu sama dengan 50,000 tahun ke dunia ini. Ini satu riwayat, walaupun kalau kita tengok dalam ayat yang lain, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari ke akhirat nanti seumpama 1000 tahun yang ada dalam dunia ini. Jadi dengan akal logik ini, bagi orang yang beriman, cukuplah sebagai benteng dan juga perisai dia daripada melakukan dia berani melakukan maksiat bila mana dia berpikir dengan logik. Ya fikirlah, bisa semua orang akan meninggal dunia. Di antaranya adalah diri dia sendiri. Dan di sana ada pertanggungjawaban. Setiap apapun yang kita lakukan bila mana baik, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr.
Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, balasan dia adalah kebaikan, dan setiap kejahatan ataupun keburukan yang dilakukan oleh seseorang pun juga balasannya adalah keburukan. Nah, dia akan rasa takut. Apatah lagi dia fikir misalnya, apa dia kehidupan di akhirat nanti seperti menerusi riwayat yang dinakalkan oleh Imam Al-Ghazali kat sini. Satu hari ke akhirat nanti sama dengan 50 hari ke dunia ini. Betapa panjangnya penantian tuh untuk menunggu giliran. Dihisab kan. Nanti kan ada beratur. Seseorang akan berdiri dan beratur mengikut nombor-nombor dia. Dalam keadaan panas. Dalam keadaan, mohon maaf, tidak berbusana. Tidak berpakaian. Macam kambing lah. Semua beratur. Dalam keadaan panas disebutkan dalam beberapa riwayat di mana jarak antara matahari akhirat, bukan matahari dunia tau. Ini cerita matahari akhirat. Yang mana panasnya tak sebanding dengan panas matahari dunia. Panas matahari dunia ini pun sebenarnya tidak seorang pun yang mampu untuk mengira sekuat apa. Adapun setengah ulama ataupun bukan ulama, para ilmuwan lah, ilmuwan sains mengatakan sekian derajat dan sebagainya. Itu semua tipu itu. Itu semua tipu. Itu jangkaan, perkiraan semua. Adapun hakikatnya hanya Allah saja yang mengetahui. Itu pun kita tak mampu. Kita keluar nanti pukul 12 tengah hari kan, ataupun pukul 11 dah panas sangat. Macam nak terbakar dah kulit kita. Padahal jarak antara langit matahari dengan bumi ini sangat cukup jauh. Ditambah pula dengan adanya atmosfer sama sekali yang mengurangkan kadar panas daripada matahari. Tapi itu pun rasa luar biasa. Dalam bilik kita pun dah guna 2 ekor kipas pula dan sebagainya, tetap panas. Padahal itu matahari dunia aja dah luar biasa, dahsyat sangat. Di akhirat nanti, ketika mana kita menanti, beraturlah istilah kita. Dalam bahasa Mesirnya dipanggil tobur. Tobur itu mana beratur. Mengikut nombor-nombor kita, mengikut masa kelahiran kita di dunia ini. Ada juga yang mengatakan mengikut nombor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengikut masa kematian. Para ulama berbeza pendapat. Beratur. Panjang. Mulai daripada generasi umat baginda Nabi Adam beratur. Kita fikir satu hari ke dunia, ke akhirat nanti menerusi riwayat ni 50.000 tahun ke dunia ni. Oh, panjang sangat tu. Masa nak tunggu giliran kita. Lalu kemudian nanti masa penghisaban tu kan akan dihisabkan satu persatu, akan dikira amal tu. Dia akan dikira bukan macam teknologi sekarang, macam app sekarang kan, letak aja barang dia akan terus, ya kan. Malah sekarang ini ada yang lebih modern lagi. Nak kira sesuatu tu tak perlu 1, 2, arahkan je kamera dia, satu aplikasi itu yang saya pernah tengok je dia ambil gambar, dia terus boleh bagi nombor 1, 2, 3. Tak perlu kita kira. Di akhirat nanti bukan macam itu. Masing-masing kita akan dihisab secara terperinci. Setiap nafas kita akan ada kiraan. Zulfa, misalnya, ini pelajar kita. Zulfa meninggal dunia, belum meninggal lagi kan, panjang umur insyaAllah. Zulfa lahir tahun berapa, jam berapa dan lain sebagainya. Meninggal dunia jam berapa, berapa nafas yang telah dia habiskan. Setiap nafas itu akan dikira apa yang dia buat. Menghafaz Al-Quran misalnya kan, solat tahajud, berzikir kepada Allah, berkhidmat, betul tak Zulfa? Nah, semua akan dikira setiap nafas tau. Lalu kemudian dikira pula berapa kg Zulfa makan nasi selama hidup, akan dikira. Zulfa, setiap butiran daripada nasi itu, Zulfa satu. Itu nikmat semua kan? Apa yang dia guna pakai, dia guna pakai apa energi daripada nasi itu? Oh, Masya Allah, sholat tahajud, berkhidmat, berzikir, baca kitab, baca Quran, menghafaz Quran, dikira semua. Langkah dia pula, langkah dia berapa juta langkah yang dia lalui sepanjang hayat dia.
Sebab itulah orang yang suka jalan tuh hisab dia lagi besar. Bukan tak boleh berjalan, boleh aja. Tapi kena ingat, paham ke para jamaah sekalian? Jamaah Zoom. Macam itulah. Akan dikira semua. Duit yang ada ke nomor akaun apa dia, Zulfa. 5 juta sepanjang hayat. Masya Allah. Setiap ringgit dia guna pakai untuk apa? Semua akan dihisap. Baju Zulfa berapa almari selama hidup? Sikit je, setakat 20 almari je. Semasa hidup kan? Oh, dikiralah berapa harga dia. Dia beli kat mana, macam mana cara dia beli, dia guna pakai untuk apa. Oh, luar biasa. Make up misal, perempuan. Bukannya dosa pun. Beli make up sepanjang hayat Zulfa. Ini pelajar kita yang paling kecil lah kat sini. Kita jadikan sebagai contoh lah paling senang kan. Zulfa tak apa kan? Tak apa. Zulfa menghabiskan make up semua dengan seluruh jenis-jenis dia sepanjang hayat dia, misalnya 1 lori misalnya. Oh, berapa harga make up tuh? Akan dikira. Dia guna pakai untuk apa? Untuk bergaya ke? Untuk ria ke? Dikira semua. Dia peroleh duit nak beli make up itu daripada mana? Oh, alhamdulillah dia pekerja. Masya Allah, buat kuih, buat kek kat rumah, lepas tu dia jual kat TikTok. Alhamdulillah, halalan thayyib. Ya kan? Apa pula Zulfa? Berapa lama Zulfa tidur sepanjang hayat? Dikira semua itu. Paham tak para jemaah? Itu maksud daripada yaumul hisab. Sebab itulah hari akhirat itu dipanggil yaumul hisab. Hari di mana kita akan dikira, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Tengok mata Zulfa berapa kali apa dia berkelip. Berkelip ke sini panggil. Mata dia. Berapa lama dia tak berkelip. Semua ada kiraan dia tau. Sedia ke kita semua nak berhadapan dengan yaumul hisab itu para jamaah sekalian? Sedia. Sedia ya? Dah sedia. Alhamdulillah kalau dah sedia semua. Sedia ke tak sedia, kena sedia juga. Ya. Allah. Berapa bungkus berapa biji karipap yang dimakan oleh Zulfa? Semua akan kira secara terperinci. Seperti itulah gambaran kecil daripada yaumul hisab. Setiap langkah kita, setiap nafas kita, Allah takkan takkan biarkan satu pun tanggung jawab yang terlewat. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Kamu akan disoal atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh yang demikian, para salafun salih radhiyallahu ta'ala fikir semua benda senantiasa hadir dalam fikiran mereka. Sehingga di zaman dahulu orang berlumba-lumba untuk mengurangkan penggunaan kepada fasiliti dunia. Sebab takut nak mempertanggungjawabkan penggunaan fasiliti dunia itu di hadapan Allah. Kita tengok para sahabat Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada di antara sahabat baju dia 2 aja. Yang pertama adalah baju yang dipakai sehari-hari. Untuk sholat itu juga lah, untuk tidur dan lain sebagainya. Tak ada baju tidur, tak ada, sama aja semua. Dan satu lagi adalah baju perang. Dipanggil zira, baju perang. Ada di antara sahabat yang makanan dia sepanjang hayat sama aja. Bukan sebab tak mampu nak beli, tapi tak mampu nak mempertanggungjawabkan soalan-soalan berkenaan dengan nikmat itu di hadapan Allah. Sehingga dia orang akan bagi kepada orang. Mereka bagi kepada sahabat yang lain pula, tanah, saya nak ambil sikit je untuk. Lalu kemudian diberikan kepada orang lain. Kalau kita semua okey, bagi semua kat saya. Berbeza zaman kita dan zaman sekarang ini. Dia orang rasa orang yang paling hebat itu adalah orang yang paling banyak mengguna pakai fasiliti dunia.
Kita terkadang malu masuk kedai setakat order apa dia ke sini panggil air suam. Padahal kita tahu je yang kesehatan kita ini sebenarnya bermasalah. Tak boleh minum yang manis-manis dan sejuk-sejuk. Tapi bila mana kita masuk kedai itu, yang sepatutnya kita order air suam kan, kita rasa, takkanlah saya setakat order air suam, jadi ini restoran mahal tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil sifat gengsi. Sini panggil apa? Dipanggil apa para jamaah sekalian? Ada ke istilah dia? Dia tak nak orang pandang dia tak mampu, miskin, kedekut, tak ada duit. Sehingga dia memaksa diri untuk beli juga sesuatu yang sepatutnya dia tak beli sebab kesehatan dia bermasalah. Apa sini panggil para jamaah? Kau nak kata ego lah. Macam ego lah. Dia kalau dalam bahasa Indonesia gengsi dipanggil gengsi. Oh, di sini bukan orang Melayu nih, orang bahasa Melayu dia apa? Ego, semacam ego lah kan. Belagak Ustaz. Gengsi itu belagak. Ego. Gengsi dalam bahasa Indonesia. Dia tak nak. Pakaian dia pun, Masya Allah, malah terkadang-kadang mengalahkan pakaian para jutawan. Tengok para jutawan tuh ada aja. Yang mana pakaian dia orang biasa, sederhana kan. Dia tak nak. Oh, saya tak nak. Walaupun saya miskin, saya tak nak orang tahu yang saya miskin lah. Sanggup dia. Ada satu community di Afrika, saya tak ingat community itu apa. Dia orang di sepanjang tahun, dia orang pergi bekerja jadi tukang. Ataupun di ladang dan lain sebagainya. Mencari duit yang keuntungan dia orang. Apa dia? Sangat sikit. Lalu kemudian dia orang sanggup untuk berpuasa setiap hari. Makan ubi dan lain sebagainya. Duit itu dia orang simpan bukan nak jadikan modal untuk berniaga, tapi nak belikan barang-barangan branded, pakaian dan lain sebagainya. Lalu kemudian setiap tahun tuh dia orang ada macam karnival, sini panggilan karnival. Dia orang akan berhimpun, dia akan berhimpun, dia orang akan tunjuk semua apa yang dia orang ada. Padahal ya Allah, kat rumah dia beras tu setakat satu pot je baki. Tapi bila mana dia orang berhimpun semua, Masya Allah, baju dia orang pakai, tai yang dia orang pakai, kasut yang dia orang pakai itu memang mahal-mahal. Seumpama gaya borjus lah kalau bahasa Indonesia itu. Gaya yang melampau yang tidak sesuai dengan kemampuan. Itulah keadaan kita sekarang. Adapun para sahabat dan salafun saleh radhiyallahu taala, sekaya apapun mereka, makanan mereka sama aja dengan makanan sahabat yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan, adakah rumah beliau lebih cantik dibandingkan rumah Sayyidina Abu Hurairah dan lain-lain? Sama aja. Terbuat daripada tanah. Fasiliti yang ada kat dalam tu biasa aja. Kita pula terkadang ada yang ya Allah gaji berapa aja, tapi gaya hidup dia selangit. Oh, saya tak boleh makan ini, saya tak boleh lah. Itulah orang-orang yang diperhamba oleh nafsu dia, kejahilan. Apa yang menyebabkan setengah orang boleh buat benda itu? Sebab apa? Ada akal, tapi tak pakai. Ada iman, tapi tak belajar agama. Sehingga dia hidup itu macam kambing. Seolah-olah tak ada hari pertanggungjawaban di akhirat. Dan itulah yang banyak berlaku di dunia sekarang. Tak salah pun, Allah tak larang pun kita jadi orang kaya. Tapi kenalah kita jadi orang kaya kalau sekiranya kaya. Kaya yang bersyukur dan juga tidak belaka. Tidak bongkar. Kita kena sedar, kita kena faham. Seluruh apa yang kita ada itu adalah pinjaman daripada Allah. Bukan kita yang punya. Allah pinjamkan. Apa kita cakap ke seseorang bila mana kita pinjamkan kereta kita, lalu kemudian dia belagak dengan kereta kita, itu di hadapan kita pula. Ya. Misal lah, ada seorang yang banyak kereta, lalu kemudian dia pinjamkan kepada kawan dia. Pakailah. Kereta mahal pula tu. Kawan dia ni miskin tak ada apa.
Lalu kemudian bila mana dipinjamkan kereta apa dia mewah itu, Masya Allah, dia punya belaga luar biasa. Ambil gambar lah, lalu kemudian mendakwa yang itu adalah kereta dia. Padahal tuan rumah itu nampak, tuan punya kereta itu nampak. Tapi dia tak peduli. Seperti itulah keadaan kita di dunia ini. Belaga dengan sesuatu yang sebenar bukan kita pun yang punya. Semua Allah punya. Allah bagi pinjam ke kita. Bagi pinjam bukan percuma lah. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kena beringat sikit. Semua apa yang ada pada diri kita ini pinjaman daripada Allah. Yang mana di akhirat nanti la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setiap kita akan disual oleh Allah secara terperinci seperti mana yang telah dijelaskan. Nah, Dengan bertafakur ini dengan sendirinya ia akan mengubati kelazatan yang mengerasi atas dirinya dan ia memaksakan dirinya kepada meninggalkan kelazatan itu. Dan ia mengatakan, apabila aku tidak mampu meninggalkan kelazatanku pada hari-hari usiaku dan itu adalah hari-hari yang sedikit, maka bagaimanakah aku mampu atas yang demikian pada masa yang berabad-abad lamanya itu? Apabila aku tidak mampu atas kepedihan sabar, maka bagaimanakah aku mampu atas kepedihan neraka? Dan bila aku tidak bisa sabar dan hiasi duniawi serta keruh dan kotornya dan bercampur jernihnya dengan keruhnya, maka bagaimanakah aku akan sabar dari nikmat akhirat? nah, kalau kita fikir dengan akal logik kita yang sehat nih, kita takkan berani melakukan maksiat. Contoh misal, kita pening kepala. Berapa lama kita pening? Misalnya 2 ke 3 hari. Oh, macam dah nak mati dah gitu kan. Kita tak fikir pula macam mana kesakitan ketika mana kita beratur dan menunggu giliran ke padang mahsyar untuk ditimbang dan dihisab. Coba kita fikir. Sebab itu jangan buat dosa. Tapi macam mana pula keadaan orang yang beratur menunggu giliran di padang mahsyar itu? Adakah keadaan mereka sama? Oh, tak sama lah. Tak sama. Orang yang derhaka kepada Allah senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Dan tak pernah peduli dengan hati dia, tak pernah bertaubat dan lain sebagainya. Beratur dia itu sangat menyiksa. Oh, beratur itu disebutkan dalam beberapa riwayat, sudahlah matahari 1 jengkal dia di atas kepala. Lalu kemudian dalam keadaan tidak berpakaian, lepas itu air pula, air banjir nanah dan darah naik ke atas. Dalam keadaan haus, lapar, memang letih luar biasa. Malah orang-orang yang tidak beriman ketika itu berharap kalau boleh mereka mati dan tidak bangkit semula. Sebab kesakitan yang luar biasa. Orang yang beriman pun macam itu. Setengah orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang soleh, tak ada rasa beban, Bu. Walaupun beratur sepanjang dengan masa yang panjang macam, tak ada rasa berat, tak ada rasa beban. Boleh tak Ustaz bagi satu gambaran? Bilakah seseorang beratur dalam masa yang panjang tuh dia rasa tak letih dan lelah, dia mampu bersabar, malah dia rasa happy. Boleh tak para jamaah bagi satu gambaran? Bila seseorang itu rasa dia seronok beratur? Bila? Tak ada jawaban ke para jamaah. Apa dia soalan sorry? Tadi kan saya bagi gambar. Bilakah seseorang apa dia? Saya cuba jawab Ustaz. Bila menunggu sesuatu yang memang dinanti-nantikan, satu nikmat yang memang ditunggu-tunggu. Jadi kalau panjang beratur pun dia sanggup. Oh, betul. Betul lah. Bila mana kita menunggu ada diskon misal, makanan favorit kita kan, bagi diskon 99% atau bagi free percuma aja. Walaupun 1 kilometer, kita akan tunggu. Tapi bukan setakat itu aja. Apatah lagi bila mana di samping kita ada kekasih hati kita. Saya dulu pernah cakap kan, jam itu
kita akan rasa seronok dan kita akan happy bila mana kita melalui jam itu bersama kekasih hati kita Kak Sampit. Ya, ya. Betul tak pelajar? Nah, pelajar masih kecil tak paham. Betul tak para jamaah? Betul. Orang yang tengah kasmaran nih, orang yang tengah mabuk cinta, dia akan senantiasa bikin romantik lah. Kita bikin romantik macam lagu itu. Dia akan cakap, oh alhamdulillah, ya Allah, moga-moga lah jam ini lagi teruk dibandingkan sekarang. Betul tak? Betul. Betul. Itu jam itu. Seperti itu juga lah para aulia, orang-orang soleh, para pecinta, ahli ma'rifah di akhirat nanti. Beratur tuh hati di orang berbunga-bunga. Allah, ya Allah, tak sabar nak jumpa kekasih saya. Tak ada rasa berat dan tapi coba kita bagi satu gambaran. Bukannya jam teruk pun. Jalan bukannya jam, tapi yang di samping tuh, samping kiri dia tuh, orang yang dia tak suka. Okay. Orang yang dia benci dah, rimas ini panggilan. Tengok muka dia pun nak termuntah. Bahasa kita lah, bahasa hutan. Tak jam pun rasa, lambatnya masa ni, lambatnya, padahal kelajuan kereta dia dah 160 dah. Kalau boleh sekali je tarikan nafas terus sampai kepada tujuan. Betul tak para jamaah? Lipat bumi. Betul ke? Orang yang rimas tuh, tengok orang yang dia rimas padanya, ampunlah, na'udzubillah. Ya. Seperti itu juga lah. Keadaan malah lagi teruk. Keadaan siapa? Keadaan orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa beratur di akhir. Tapi dia kena beratur juga. Oh, sakit. Kata para ulama, kesakitan yang dirasai oleh jiwa itu lebih menyakitkan dibandingkan kesakitan yang hanya setakat dirasai oleh tubuh badan. Orang-orang yang tidak beriman ketika masa itu, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak bertaubat masa itu, dia orang menyesal. Rasa penyesalan itulah yang paling menyakitkan. Ditambah pula rasa ketakutan yang akan berkenaan dengan apa yang akan dia orang hadapi nanti. Malaikat penimbang amal tuh garang semua. Ya, tukul, apa semua ada kat tangan dia. Itu menakutkan dan itu akan menambah beban mereka. Oleh yang demikian para jamaah sekalian, kalau kita pakai, kata beliau, Sayyid Imam Al-Ghazali, pakai akal logik kita, apatah lagi ditambah dengan iman kita, iman dan iman, maka kita tidak akan berani dan tidak akan membiarkan diri kita melakukan dosa. Sebab apa? Betapa berat dan dahsyatnya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Belum lagi amalan kita ditimbang, baru setakat beratur je. Tak perlu pun kita cerita tentang masa beratur itu. Di alam barzah, tak perlulah Ustaz, alam barzah jauh sangat. Ya, masa kita nazak. Ya, semasa seorang nazak. Dan kesan daripada apa yang dia buat ke dunia ini sama ada kebaikan ataupun kejahatan dah mulai terasa. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Masa sakratul maut itu seronok lah. Dia orang gembira, dia orang tak sabar. Mana malaikat ini lambatnya datang? Malaikat maut. Belum lagi malaikat maut, apa dia nak cabut nyawa dia dah. Okey, saya bagi nyawa saya, tapi tak boleh lah, kena cabut dulu. Sebab tak sabar nak jumpa dengan kasih dia, yaitu Allah Subhanahu. Ustaz, orang yang soleh tu, dia tahu ke dia nak meninggal? Walaupun dia dah bagi perangai dia ataupun kata-kata dia dah bagi jangka, dia dah bagi signal, tapi kita yang mendengar tak faham, dia pun tak boleh bercakap. Adakah dia sudah ada beberapa riwayat menyebutkan macam ya.
40 hari seseorang sebelum meninggal dunia, sama ada beriman ataupun tidak beriman, sebenarnya ada tanda-tanda. Oh. Kita tengok, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Cara berpikir kita, cara bertingkah laku kita ada macam tak normal. Cara cakap kita terkadang-kadang, mohon maaf ini terkadang-kadang. Tiba aja orang yang dah nak meninggal dunia dalam masa 40 hari menjelang kematian dia, tiba aja ada masa di mana dia menangis seorang-seorang tanpa sebab. Itu juga di antara kami. Ada tak pelajar yang macam itu? Tiba aja menangis tanpa sebab. Ada ke? Pelajar takut. Kita takut-takutkan pelajar. Ataupun tiba aja gelak tertawa, tak ada sebab. Itu juga di antara tanda-tanda. Ataupun tiba aja nak makan sesuatu yang pada mulanya dia tak suka. Ada tak jamaah yang pernah macam tu? Kena hati-hatilah. Ada, baru-baru ni 2-3 hari ada kawan. Dia memang diet memang tak pernah makan benda yang berlebihan. Tapi hari itu dia makan terlalu berlebihan, bila orang tegur dia kata tak apa, ni last, dia kata. Kita tak sedar, tapi bila besok tu dia meninggal. Itu adalah di antara, sebab itulah saya catat tadi. Bila mana ada tingkah laku ataupun ucapan-ucapan, keinginan-keinginan yang pelik-pelik pada diri kita, belajar, kena hati-hati. Tapi kalau para ulama, para aulia, orang-orang soleh ini, keinginan mereka pelik, tapi pelik itu maknanya sesuatu yang apa? Yang tidak bercanggah dengan syariat. Dulu ada seorang guru kepada guru kami. Nama beliau Kiai Junaid Sulaiman. Di Makassar dah. Di Makassar. Masya Allah, beliau adalah seorang wali yang luar biasa. Beliau ni adalah guru tahfiz, orang ulama besar luar biasa. Setiap hari yang beliau depani itu pelajar, penghafaz Al-Quran, mengaji kitab dan lain sebagainya. Dan beliau adalah seorang penghafaz Al-Quran dan hafazan yang luar biasa. Semasa hidup sepanjang hayat beliau itu je yang beliau buat. Beliau tak pernah pula urus dunia, nak tengok pembangunan pondok, tak ada masa. Sebab apa? Ratusan pelajar itu beratur setiap hari. Beliau kena layan. Lepas tu pengajian. Masya Allah. Seorang wali soleh. Beliau lama mengaji kat Mekah zaman dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu. Beberapa puluh tahun lepas. Beliau meninggal dunia semasa saya baru masuk pondok tahun 2096 kalau tak silap. 96 ke 97. Saya tak ingat. Tiba aja suatu masa itu beliau keluar daripada rumah. Rumah beliau itu di kompleks di dalam pondok lah. Bukan ada. Tiba aja semua pelajar itu terkejut. Sebab apa? Sebab beliau keluar daripada pondok itu, pelajar ramai sangat. Ribuan pelajar beliau. Nama pondok pesantren beliau adalah Pondok Pesantren Biru. Nama aja biru. Cantik apa dia? Luar biasa. Apa yang beliau buat? Beliau seumpama orang yang tawaf. Mengelilingi pusing-pusing kat pondok itulah. Tengok keadaan pondok, tengok keadaan pagar pondok, tengok. Padahal beliau tak pernah pun buat benda itu. Sebab apa? Tak cukup masa, tak ada masa. Memang tak ada masa langsung. Tapi hari itu je. Beliau bersemangat sangat. Walaupun beliau dah letih, dah lelah, dah ngantuk, beliau gagahkan diri juga nak tengok pondok itu. Beliau pusing-pusing kat pondok, tengok bilik, tengok keadaan pelajar. Lalu kemudian ibadah beliau pun tidak seperti biasanya. Beliau adalah ahli ibadah, tapi masa itu keinginan beliau dan kekuatan beliau untuk beribadah itu macam luar biasa lah. Pelik sangat. Lalu kemudian keceriaan beliau ceria. Beliau memang orang yang ceria, orang yang memang murah senyum. Semakin bersinar wajah beliau dengan senyuman. Semakin ramah, walaupun memang beliau ramah. Ramah itu maknanya mesra kepada semua orang.
Lalu kemudian masyarakat dan pelajar, murid-murid ketika itu, murid-murid beliau ketika itu, ini siapa sebenarnya? Ini bukan guru kita. Seolah-olah bukan beliau. Keadaan tuh Masya Allah. Selama berapa masa? 40 hari. Oh, murid-murid, keluarga sudah, perasaan dia orang dah lain macam. Ini tanda-tanda. Betul. Lepas 40 hari itu, beliau meninggal dunia dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan seumpama orang yang senyum, tanpa ada beban. Ketika itu guru kami, murid kepada tuan guru ini, tengah malam dikabarkan, dimaklumkan yang guru beliau meninggal dunia. Tengah malam itu juga beliau pergi. Jarak agak-agak 8 atau 9 jam perjalanan. Zaman-zaman dahulu sampai 12 jam lah guna kereta. Guru kami ini macam orang yang hilang akal. Beliau tak percaya. Beliau pergi. Itulah di antara keadaan terindah seorang ulama, seorang wali hebat meninggal dunia. Kebalikannya pula, na'udzubillah, orang yang derhaka kepada Allah, orang yang tidak beriman, tak perlu kita cakap pun, tak perlu kita perbincangkan. Itu hal dia orang. Ini orang yang beriman tapi derhaka. Oh, 40 hari sebelum menjelang kematian itu macam-macam dia nampak. Macam-macam dia akan rasa. Benda-benda pelik dan na'udzubillah min dzalik. Oleh yang demikian, para jamaah sekalian, buat persediaan terbaik untuk kematian. Jangan setakat nak fikirkan kebahagiaan selepas kematian, tetapi yang perlu kita fikirkan adalah macam mana agar kita boleh selamat dalam proses pencabutan nyawa. Dengan cara apa? Tingkatkanlah ilmu dan amal serta pembersihan dan penyucian hati kita. Jangan biarkan masa kita terbuang dengan perkara-perkara yang boleh merugikan kita, sibuk dengan hal orang, terlalu kepo dengan kehidupan orang. Itu semua adalah perkara-perkara yang akan kita tangisi dan kita akan kesali. Ustaz, macam mana kalau orang yang meninggal tu macam tengah sujud, masa dia tengah tawaf, tu semua tu yang elok lah Ustaz ya? Tak semestinya juga. Ya. Tak semestinya juga. Ada orang yang tersalah faham berkenaan dengan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada orang awam lah kan, tapi kita tetap kena hargai lah. Dia cakap, kalau setiap orang yang meninggal dunia di hari Jumat itu mesti masuk surga. Siapa cakap macam itu? Terpulanglah kepada iman dan amal soleh dia. Tapi selalunya, tak semestinya kan. Orang soleh nih, hari-hari di mana dia meninggal dunia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghargaan ke atas diri. Tapi bukan bermakna setiap orang soleh dan orang yang bertakwa itu mesti akan meninggal dunia di hari Jumat. Tak semestinya lah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di hari Isnin. Ramai aja para aulia yang meninggal dunia di hari-hari yang selain daripada Isnin dan Jumat. Jadi tak semestinya, tapi selalunya macam itu. Adakah setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan sholat itu akan mesti orang soleh? Mesti akan selamat? Tak semestinya juga. Tapi selalunya macam itu. Tapi tak semestinya lah. Tengok amal soleh dia juga lah. Tengok iman dia. Mana tahu dia sholat tu sebab riak? Betul tak? Kita tak tahu pun hati seseorang. Betul tak para jemaah? Betul. Ya. Mana tahu riak? Kita tak tahu pun. Semua terpulang kepada keadaan iman dan kebersihan hati dia. Serta amal soleh dia. Walaupun dia, mohon maaf, na'udzubillah. Ada seorang ulama meninggal dunia kemalangan misal. Misal leher dia terputus. Adakah kita boleh mengatakan, oh ini tanda-tanda yang dia ini, na'udzubillah, orang tak elok nih. Tak boleh lah. Itu adalah rahasia hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Terpulang kepada iman, terpulang kepada ma'rifat dia, terpulang kepada amal soleh. Paham tak para jamaah sekalian? Ustaz. Jadi sudahlah kita memandai-mandai menilai seseorang mengikut apa yang zahir.
Berbaik sangka itu oke, tapi nak memastikan dengan penilaian itu adalah sesuatu yang tak betul. Sesuatu yang dilarang oleh agama. Paham tak? Berbaik sangka tak apa. Misalnya ada kawan kita, mohon maaf, mungkin semasa hidup dia banyak melakukan dosa, lalu kemudian meninggal dunia di hari Jumat. Alhamdulillah, Masya Allah, moga-mogalah berkat dia meninggal dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Bagus, mantap lah. Tapi kalau dia cakap, ini meninggal dunia hari Jumat ini, mesti dia masuk surga ini, walaupun dia penjenayah. Tak boleh kita cakap mesti. Kalau berharap dan berdoa yang baik-baik, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita memastikan orang yang meninggal dunia dalam keadaan sujud, membaca Al-Quran, mesti masuk surga bighairi hisab. Oh, tak boleh. Kita tak boleh nak memastikan. Tapi kalau kita berharap dan berdoa, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh baginda. Paham tak para jamaah sekalian? Oleh demikian, teruskan menuntut ilmu. Jangan berhenti. Apatah lagi merasa cukup dengan ilmu yang tak seberapa yang kita miliki. Ustaz, benarkah dikatakan mati Jumat selepas siksa kubur terlepas? Sudah saya terangkan tadi. Alhamdulillah. Tak semestinya. Adakah meninggal dunia di hari Jumat itu akan terlepas daripada siksa kubur? Tak. Walaupun dia meninggal dunia di hadapan Ka'bah, adakah dia terlepas daripada siksa kubur? Tak ada. Semua terpulang kepada keadaan hati dia semasa dia meninggal dunia. Kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, hati dia bersih dan suci, amal soleh dia mantap, insya Allah. Walaupun dia meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar. Paham tak istilah tidak wajar? Paham? Kepala dia kat sana, tubuh badan dia kat sana, terkecai. Apa dia? Tubuh badan dia berkecai ke sini panggil. Tubuh badan dia berkecai. Tak ada masalah. Apa hubung kait dia? Tak ada masalah. Ramai je sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan perang tubuh badan mereka. Ada aja para ulama yang meninggal dunia di atas pesawat yang kemalangan. Takkanlah kita cakap pula, badan dia separuh kat sana, maknanya ahli neraka. Na'udzubillah. Syed Hussein. Apa dia? Syed Hussein. Sayyidina Hussein dan lain sebagainya. Jadi kita tak boleh menilai sesuatu itu berdasarkan ataupun memastikan dengan penilaian yang pasti sesuatu itu yang berdasarkan apa yang zahir, tak boleh. Kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita berbaik sangka dan mendoakan yang baik-baik hatta ke atas orang yang nauzubillah min zalik fasik misal, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh baginda. Tapi kalau memastikan itu tak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pengajian kita pagi hari ini, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim fi kulli waqtin wa nafatina 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Cukup sekian pengajian kita, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin bijah Mustafa sallallahu alaihi wasallam.